Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati insya-Allah pengerusi masjid serta ahli jawatan kuasa, imam-imam, ulama-ulama, guru-guru serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk berada di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala di dalam usia kita antara 40, 50 dan 60. Kita nak bawa usia kita ini ke mana lagi? Zaman kanak-kanak kita dah lalui. Zaman remaja pun kita dah lalui. Dan sekarang zaman kita bekerja pun mungkin kita dah lalui. Dan zaman pencen pun masih ada orang yang bekerja. Kita nak bawa usia kita ke mana? Adakah pernah kita berfikir sejenak, seketika yang Allah berikan usia kepada kita dengan sihat tubuh badan? Allah bagi peluang kepada kita untuk hidup. Mana kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala? Sepatutnya di usia yang kebelakangan ini kita dah hampir ke alam yang satu lagi. Sepatutnya kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Quran. Pada malam ini saya nak tanya sikit pada tuan-tuan dan puan-puan. Allah, soalan pula nak tanya ya. Dalam surah Al-An'am ayat 162 ada tak kat sini? Ada? Tak nampak lah Ustaz. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baca ke tak? Baca tak? Yang ada kat dalam masjid kita baca. Tu kat ujung sana. Pernah baca tak? Pernah baca? InsyaAllah. Tapi apa yang tuan-tuan nampak? Hasil daripada tulisan Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa yang tuan nampak di sana? Kita kadang baca kita tidak teliti. Satu titik tertinggal. Kalau kita baca ayat Al-Quran tertinggal, berdosa ke tak? Di situ kalau kita baca mengikut ayat, dia tulis Qul inna salati wa nusuki, jadi wasuki. Nun tidak ada titik. Nampak nun ada titik? Lama kan masjid ni terbuka kan? Tak ada seorang apa perasan. Allahu Akbar. Ada titik nun. Tak mana nun titik? Atas waw. Atas sekali. Seruk cari tadi. Allah. Mungkin di atas. Saya tak nampak. Tapi rasa macam tak ada. Tu bila ayat kita tulis campur. Lillah duduk di tempat lain. Al-alamin duduk tempat lain. Bila baca orang biasa macam kita, yang biasa kita baca jadi macam mana? Tak jadi lillahi rabbil alamin. Al-alamin dulu baru lillah di atas betul?
ayat dia kalau kita baca. Tu berhati-hati. Memang cantik tulisan itu, tapi kita kena berhati-hati. Risau. Okey, kita sambung balik pada muka surat 42. Kalau siapa yang membawa kitab Tanbihul Ghafilin, InsyaAllah tuan-tuan, Allah bagi peluang kepada kita. Kalau ada, Alhamdulillah, saya duk cari tak jumpa tadi. Abu Lais berkata, siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka harus melazimkan 4 perkara dan meninggalkan 4 perkara lain, iaitu menjaga sembahyang 5 waktu. Yang ini kalau kita tengok, Alhamdulillah lah, mungkin di masjid ni saya tak nampak. Di surau ada anak remaja, surau kita, surau Bandayu. Saya petang-petang kadang lepak juga kat situ. Tapi lepak pun datang nak semai maghrib lah. Bukan lepak pukul 4 petang, pukul 5 petang. Dekat nak maghrib, mungkin 10 minit, pukul 7. Ada anak remaja sembahyang maghrib pukul 7:05. Sembahyang asar. Sembahyang asar. Banyak kali dah saya nampak. Saya ingat dia datang, dia nak sembahyang maghrib. Lepas sembahyang asar, lepas sembahyang asar dia keluar daripada surau, balik. Bila bapa tanya, dah solat asar? Dah. Dah? Sudah abah. Tak tanya pukul berapa. Hampir nak masuk maghrib. Kadang-kadang saya kata, kenapa tak jamak terus asar dengan maghrib? Senang cerita. Tunggu dekat mayang asar, tu sambung maghrib. Agak-agak tuan-tuan dan perempuan, kita nak salah siapa anak kita buat je. Bila kita tanya anak kita dah solat, dia cerita dah solat apa? Pukul berapa kita nak tanya? Pukul berapa? Tu kita nak tengok, sayang. Anak remaja. Bagus dia solat, tapi melewat-lewatkan waktu. Sepatutnya kita kena menjaga 5 waktu. Orang yang bekerja, bila mesyuarat, tuan-tuan, tak kira siapalah, guru ke, orang yang bekerja sendiri ke, yang ada perusahaan ke, bila bermesyuarat, tengok waktu zuhur dia boleh berhenti. Kenapa waktu zuhur dia boleh berhenti? Sebab perut lapar. Waktu asar santak berdekat maghrib, tak boleh ke berhenti sekejap sembahyang? Kalaulah kita berada di situ sebagai ketua, wahai ketua-ketua, sekiranya anda mendengar apa yang saya cakapkan ini, berhati-hati dalam bekerja. Kita pentingkan kerja atau kita pentingkan Allah ketika masuknya waktu solat? Pentinglah dahulu solat. Jaga waktu, kerana solat ini akan jaga kita di dalam kubur. Hati-hati, kita jaga. Yang kedua, banyaklah bersedekah. Sedekahlah RM1, RM2. Ini orang kata gaji RM5,000, sedekah RM1. Alah, RM1. Ikutlah gaji RM5,000, sekurang-kurangnya RM500. Awak ingat gaji itu dapat seketul RM5,000? Tolak sana, tolak sini, tolak situ, tinggal RM3,000. Belum tentu ada RM3,000. Sedekah walaupun sedikit tapi berpanjangan. Ini sekali letak RM50, nak tunggu bulan depan. Jadi biar sedikit. Orang kata sedikit, sekupang. Ingat, orang yang bersedekah 10 sen dengan orang yang bersedekah RM50, kalau yang 10 sen itu ikhlas apa yang dia bagi, insya-Allah pahala dia lebih besar daripada 50. Dah 50 dia pegang macam ni yang masuk dalam. Nak tunjuk, aku orang yang paling banyak. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, bila masuk bab bersedekah, insyaAllah di surau kita pada malam esok, rasanya di masjid pun dah datang ke ustaz yang buta dulu ni. 3 tahun lepas datang surau, tahun ni dia dah datang lagi pada esok malam nak mohon derma
tuan-tuan dan puan-puan untuk beli dia punya typewriter yang braille. Bukan lagi Quran, kan dia ada yang braille. Dia nak buat sendiri kot. Nak belajar. Kalau tuan-tuan ingin menginfak, nak bersedekah, pergilah ke surau malam esok, insya-Allah. Kita sama-sama bantu dia. Mudah-mudahan apa yang dia buat berpanjangan. Dia menghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran. Orang buta. Kita yang tak buta bergagap baca Quran. Orang buta 30 juzuk. Ingat, Allahu Akbar. Kita bukan 30 juzuk, 3 ayat pun belum tentu. Lupa, ngapa hari ini ingat, esok lupa. Ini orang buta. Allah terangkan hati dan insya-Allah nak bersedekah, tuan-tuan bolehlah bersedekah. Kita bagilah sedikit apa yang kita ada sekarang. Yang ketiga, banyaklah membaca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah banyak baca Quran bulan Ramadan. Bulan Ramadan kalau tanya, ada 2 kali, ada 4 kali, ada 3 kali. Ada tak pernah dengar seorang yang mendokong Al-Ma'unah? Ingat Al-Ma'unah dahulu? Tak ingat? Yang mendokong Al-Ma'unah, bila dia dipenjarakan seumur hidup, dia mengkhatam Al-Quran 160 kali. Akhirnya Allah buka hati agung mengampunkan kesilapan dan kesalahan dia. Boleh keluar. Allah bagi dia keluar. Hebat tak? Walaupun berada di dalam penjara. Waktu itu bila kita kata seorang yang waktu mudanya tidak berada di taman-taman syurga, seorang yang mudanya lara dengan dunia, bila dia dah menghampiri ke arah umur 40, dia cuba untuk mencari agama. Ni kawan ni, tapi dia salah pilih. Dia kata dia nak cari agama Islam yang sebenar di ketika usia dia begitu, tapi dia salah tempat dan salah pilih. Bila masuk dalam penjara, baru dia tahu, baru dia sedar itu kesilapan. Maka dia tebus kesilapan dia dengan memohon pengampunan daripada Allah, dan bermula dari situ dia belajar Al-Quran. Akhirnya dia dapat khatam 160 kali. Hebat tak orang ni? Hebat. Dan dia berazam selepas keluar daripada penjara, dia dah keluar dah sekarang. Dia kata tetap akan kekalkan macam mana dia khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Itu orang yang ada kesilapan, Allah bagi hidayah. Dan kita pun Allah bagi hidayah. Duduk dalam taman-taman ilmu, insya-Allah. Di samping itu kita sama-sama membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat ialah memperbanyakkan tasbih. Paling cantik subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sambil naik kereta tu tak ada masalah kot. Tak payah pegang tasbih. Kan? Nak pegang tasbih juga? Peganglah. Tak payah pegang tasbih. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Nak bilang dengan jari pun boleh, tak nak pun tak apa, biarlah berapa dapat. Tu baru ikhlas. Benda yang bernombor itu kadang-kadang membahayakan diri kita. Benda yang bernombor, faham tak? Benda yang kita klik tek tu bernombor. Tiba-tiba dia tulis hari itu dia sudah bertasbih sebanyak 7,000. Agak-agak apa dalam hati kadang-kadang berlaku. Takut berlaku riak. Tengok aku dah 7,000, orang belum tentu dapat. Aku seorang je hari ni. Takut. Tapi kalau kita tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, tanpa kita mengira, semasa kita memandu, rasanya kita tengok berapa ya, lantak habis ke dia kan. Tuhan Allah nak bagi. Kita tak fikir berapa ribu. Tapi kalau dalam hati itu niat untuk sehari 10,000, 70,000, gunalah benda itu. Tak ada masalah. Boleh buat tasbih. Susah ke?
Itu kata benda yang mudah tapi paling berat kadang-kadang untuk kita menyebut. Adapun 4 perkara yang harus kita tinggalkan, iaitu dusta, khianat, mengadu domba, menjaga kencing, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kita baca tu. Dusta banyak tak? Banyak kan? Kita tengok dalam Facebook cukup. Bila keluar dak tiba-tiba palsu. Kita dah sebar ni. Kalau di sekolah dia sebar yang mana? Okey, sambung cuti. Guru-guru tidak perlu ke sekolah. Ada kan satu masuk hari tu? Guru-guru tak perlu ke sekolah kerana ada satu kes COVID di sekolah menyebabkan semua kena saring. Jadi guru-guru tidak perlu ke sekolah. Dia keluar lagi macam surat siaran. Tiba-tiba 2 hari esoknya keluar palsu. Dusta tak? Dusta lah tu. Berapa banyak dah kita kongsi dengan orang lain? Berapa banyak dosa yang kita dapat, orang baca, orang tengok, kemudian orang sumpah balik kat kita. Bila orang buat macam ni, kami yang boleh bercuti 70, 30 balik kampung, tak boleh, semua kena kerja. Dipaksa kerja semua, duduk kat pejabat. Ambil kata pada muka aku. Dan sebelum ni dapat juga duduk kat rumah, seminggu sekali bekerja. Ini tak ada, direct lah koma. Puas hati, koma pandai sangat bagi yang palsu. Tu kita tengok orang bagi. Mengkhianati, tak kira lah siapa, saudara. Pernah tak dengar ada satu pengkhianatan yang berlaku? Seorang pemuda yang dia nak keluar negara, nak menyambung pelajaran. Ini khianat ni, nak cerita khianat di sini. Contoh, seorang pemuda yang nak nyambung belajar di luar negara, seorang perempuan juga begitu, yang bakal kedua ini nak berkahwin. Di mana hantarannya ialah RM12,000. Bukan mas kahwin, hangus. Mas kahwin lain. Jadi waktu nak ke rumah pengantin perempuan, bakal isterinya, maka dia mempercayai sepupunya saja. Seorang ni sepupu je dia percaya. Jadi dia bagi duit RM12,000, suruh masuk ke dalam album. Masuk dalam album. Esok nak pergi rumah perempuan untuk kahwin, si sepupunya bagi kat orang lain, cerita dia ada hal sekejap lagi sampai, tapi dia bagi album kat kawan sebelah. Album yang masuk dalam ada satu kotak tu, kan cantik orang nak kahwin. Sampai di hadapan imam, maka imam tanya, mana mas kahwin? Okey, mas kahwin ada. Bapa lelaki tanya, mana hantaran dia yang hangus punya, RM12,000. Cari sepupu tak ada. Maka orang lain tu hulu kat dia, ini dia album yang kata tadi letak duit. Bila bapa perempuan buka album, dalam album hanya album je, duit tak ada. Maka bapa perempuan kata, tangguh perkahwinan. Dia cari sepupu dia, tak ada dah, hilang. Sepupu bawa lari RM12,000. Khianat tak? Khianat lah tu. Udahlah tak bekerja, bapa bagi duit nak kahwin, duit habis hilang. Tu pun berarti ini khianat dalam sama adik-beradik. Pengkhianatan lain banyak. Mengadu domba, kita ada ketua. Ada ketua, kipas. Oh, dia tu tak boleh buat kerja, dia ni tak boleh kerja, aku seorang je boleh buat kerja. Ngadu domba tak? Tahun depan aku APC, tahun sekali lagi pun aku APC, 3 tahun betul-betul aku je APC. Tak logik lah kan? Ini contoh. Berhati-hati. Menjaga kencing, apa dia? Sebab Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanazzahu 'anil bauli fa in ammata azabil qabri minhu. Bersih-bersihlah kamu daripada kencing, sebab umumnya siksa kubur itu kerana kencing, yakni cebuk, jangan sampai ada sisa. Harus bersih, sebenar-benar bersih. Sebab apa? Orang lelaki dia kena berdehem dahulu.
Kencing boleh mencangkung. Cangkung. Jangan ikut pancur je. Kan? Tengok tengah jam di lebuh raya, tak tahan nak kencing buat apa? Berhenti pancur je kat belakang tu kan. Senang je kan. Orang perempuan boleh? Tak boleh. Orang perempuan kalau ada anak kecil pakai pampers. Boleh? Boleh tuan-tuan. Berlaku kawan saya perempuan nak balik ke Johor. Dia ada anak kecil, jam tak bergerak ke mana. Dia tak nak sembahyang maghrib pun tak boleh, nak sembahyang isyak pun tak boleh. Air pun tak ada. Sedangkan sembahyang menghormati waktu boleh tak? Boleh, sebab tak tahu ni, tak belajar. Orang buat ilmu agama tak nak datang. Datang sembahyang pakai cabut habis. Bila tu tak tahu apa. Bila tak tahu ni, dia tak tahu. Sepatutnya hormatlah waktu. Sembahyang hormat waktu. Dia pakai pampers, kencing dalam pampers, tak boleh nak pergi jauh. Jam memang tak boleh nak buat apa. Tak bergerak kereta. Takkan nak kencing tepi jalan, lebuh raya. Tu. Bila kencing macam tu, tak basuh dia jawabnya. Nak basuh tak mana air. Nak masuk R&R, boleh masuk? Tak boleh masuk. Penuh. Macam mana? Tak apalah. Sembayang hormat waktu sepatutnya. Sama bila kita sakit duduk hospital, datang kat masjid punya sembayang cukup baik, punya bagusnya orang. Tak pernah ponting. Kena sakit duduk terlentang, hilang sembayang. Ustaz, saya tak boleh sembayang. Kenapa? Tak boleh berjalan. Tak ada debu, tak ada orang nak ambil. Hormat sembahyang, hormat waktu dahulu. Apa masalah? Kan? Ada isteri, ada kawan yang masuk, boleh tolong ambil sembahyang, ambil lah. Isteri pakailah yang dia punya sarung tu kan. Percikkan air, kalau suami boleh bergerak, dia bergerak lah kan. Itu. Tidak, tak boleh solat, tapi bersembang. Sembang lebih daripada apa. Nak sembahyang tak boleh. Ni masalah. Di sini dia kata jaga percikan air kencing. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui 2 kuburan. Rasul bila sampai di kubur tersebut dia berhenti. Dan dia berkata sesungguhnya kedua-dua mayat di dalam kubur ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kencing. Satu daripadanya kerana kencing. Kencing dia tak basuh betul-betul. Nah, kita orang lelaki tu kena berhati-hati. Dan apa tambah pakai underwear kan, sangkut je kat atas kan. Bila masuk balik Angry Bird tu kan, tiba-tiba bunyi macam keluar. Sebab apa? Tadi air kencing tersengkat pada adik kecil. Underwear. Senang lah spender kan. Sebab kita sangkut Angry Bird kat atas tak? Kencing perut dah, kencing berdiri kan. Basuh je kat atas tu. Berdehem pun tak ada sebab dia tak lepas. Bila tarik je adik kecil tu masuk Angry Bird, tiba-tiba macam anak kecil, terkeluar ke? Tak basuh dah. Yang tu berhati-hati. Sebab tu dia kata mencangkung, berdehem, bagi dia keluar habis. Boleh kita bersih. Nabi SAW. Yang kedua tadi 2 kuburan disiksa, yang kedua mengadu domba. Dia ada 2. Yang pertama kencing, yang kedua mengadu domba. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak suka padamu 4: main-main dalam sembahyang dan lara dalam bacaan Al-Quran, atau ribut-ribut dan berkata keji waktu puasa, dan gelak tawa di kubur. Tengok kadang orang semayang cepat-cepat je, tu macam nak main-main. Tambah kalau kita tengok anak-anak kita, cuba tengok anak-anak kita, tak sampai 2 minit dah siap semayang. Dia baca apa? Baca Fatihah.
Rokok macam yang patut. Itu pun berhati-hati. Kita takut main-main. InsyaAllah kita yang besar, kita yang waras, kita yang dewasa, yang selalu datang ke rumah-rumah Allah, InsyaAllah kalau kita tidak boleh pun, kita boleh ikut orang di hadapan kita. Jadi lama-lama kita akan jadi betul lah. Tak apalah kita taklid dulu kan. Kita dah tak faham. Orang kata taklid tak boleh sampai bila nak dapat. Dah memang tahu aku nak pergi belajar pun malu sangat. Tu masalah malu. Nak belajar bab sembahyang pun malu, nak baca Quran pun malu. Ada satu banduan, dia mengenal Abata di dalam penjara. Dia tahu dah dia nak mati. Dia tahu dah hari Jumaat subuh pasti mati. Bagi adat lah, kuasa di tangan Allah. Kalau gantung tak mati, tak mati dah Allah tu. Tapi orang dalam penjara yang hukuman gantung, dia dah tahu dah dia nak mati. Macam orang dalam penjara, bila dah tahu dia nak mati, apa dia perlu buat? Bertaubat. Dia tetap akan bertaubat. Dia akan sembahyang, dia akan belajar Al-Quran. Sampai ada diceritakan Abata, belajar Abata, bawa Iqra, minta Iqra, baca Abata. Dia nak belajar Al-Quran. Sampai tahap tu kita tak tahu bila kita nak mati, sebab tu kita lara. Ataupun baca secara ribut-ribut, baca Al-Quran tu cepat-cepat. Bila baca cepat-cepat, takut ada kesalahan dan kesilapan membaca ayat Al-Quran. Itu juga bahaya. Berkata keji waktu bulan puasa. Yang lain kadang-kadang kita boleh jaga. Puasa boleh jaga, solat belum tentu. Cuba tengok dalam bulan puasa. Orang boleh jaga tak puasa? Boleh jaga, tapi sembahyang boleh jaga? Susah nak jaga sembahyang. Tapi dalam bulan puasa boleh baca Quran, tapi kadang-kadang kita berkata keji waktu bulan puasa, benda yang tak baik. Kalau tak mulut, jari yang berkata-kata. Kita pernah dengar kan, bila kita mati, Allah Subhanahu Wa Taala seal mulut kita. Yang berkata-kata apa dia? Tangan, kaki, anggota badan. Sebenarnya sekarang pun kalau kita tengok, jari dah berkata-kata, tapi secara tidak langsung. Tu duk menaik dalam Facebook tu. Bukan mulut yang kata. Ada mulut kata-kata. Kalau yang voice tu boleh lah, betul lah. Jari kata keji kadang-kadang. Berhati-hati. Kemudian gelak tawa di kubur. Kita tengok bila kita pergi ke kubur, kadang-kadang kita tidak menghormati orang kubur. Apa kita buat? Nyembang bab dunia. Dalam nyembang tu kita makan. Udah makan, gelak tawa pula. Bila menyembang, faham, patut kita pergi, kita silam mulut. Baca Al-Quran, sedekah untuk mereka. Sebab esok pun kita akan berada di situ. Kita nak duduk di mana? Situ tempat kita mana? Seri Iskandar. Kubur tu. Kecuali lah orang nak balik Bekor ke, nak balik Parit ke. Bagi wasiat awal-awal, kalau aku mati aku nak balik Parit je. Itu je kubur aku. Kat Seri Iskandar tak nak. Itu lain lah, tu wasiat dia. Tulis lagi tu kat Amanah Raya. Mana kubur aku. Tak upaya lah itu. Syarat kubur aku sebelah bapa aku. Susah. Sebab kita tak tahu di mana kita mati. Cantiknya di situ kita mati, di situlah kubur kita yang sebaiknya. Tak payahlah nak bawa balik kampung. Dia bukan kira orang biasa, ustaz pun sama. Saya pernah di Lahad Datu dulu. Seorang sahabat kita, anak dia umur lebih kurang 8 tahun. Bila mati, dia macam orang gila. Betul, dia tak tahu nak buat apa. Dia pergi sana tak kena, pergi sini tak kena. Kita kata, abang, kita kuburkan anak abang kat sini, abang boleh tengok.
Tak, saya nak bawa balik. Bang, abang duduk mana? Abang duduk kat tu letak rumpun. Abang ingat sen kena bawa balik. Dari sini nak ke Tawau. Dari Tawau tu tak tahu nak naik kapal terbang bila tu nak sampai kat kampung. Menyiksa tak mayat? Menyiksa mayat. Kubur simpanlah kat situ. Lagi senang. Lama-lama kita pujuk, last kali tak jadi simpan itu. Alhamdulillah. Itu pun seharian pujuk. Tu bila kita ke kubur, insya-Allah selepas ini bila kita dengar, tak perlu lagi nak gelak tahu. Pertama kali minta maaf lah, kita gali kubur ni jemur boring tak? Di situ lah dengan gambar tak pakai baju lah. Kesian kat kawan nampak aurat kita sebarkan benda tu. Kan? Tak patut. Tak perlu kita tinggal. Muhammad sebab kita apa? Bila kita melihat di kubur, kenapa? Kerana kita perlu tahu bahawasanya semuanya azab sakaratul maut itu adalah benar. Cuma kita tak rasa lagi no. Sakaratul maut itu adalah benar. Azab kubur itu juga adalah benar. Kehadiran malaikat juga adalah benar. Kita kena berhati-hati. Benar itu semua benar. Kita akan tinggal harta-harta kita di dunia juga adalah benar. Kita tinggal anak isteri kita di dunia adalah benar. Yang kita akan bawa ke dalam kubur juga adalah benar, iaitu amalan kita sahaja. Sampai ke atas kubur, patutlah orang kata. Apa yang tinggal di kubur? Kita yang sudah mati. Dengan amalan-amalan kita di dunia, sama ada amalan yang baik atau tidak baik, yang itu kita akan bawa ke dalam kubur. Tuan-tuan, kita dah kira ke berapa amalan kita? Tak kira, tak tahu banyak. Bukan jangan kira amalan baik. Kita dah kira, kita dah tenung, kita dah tenang tak apa perkara-perkara buruk yang kita buat? Ada tak kita tenang? Terutama sekali dengan siapa? Dengan kedua ibu bapa. Dah balik ke belum? Agak-agaklah kalau saya tanya malam ni, contoh mak kita telefon kita, Ahmad, minggu depan Christmas, balik rumah mak. Malam esok mak mentua kita telefon, Ahmad, minggu depan Christmas, balik rumah mak. Agak-agak nak balik mana? Agak-agak nak balik mana? Boleh jawab tak? Nak balik mana? Rumah mak kita ke rumah mak mentua kita? Tu bini kita duduk kat dalam tu, berani jawab. Balik ke ambang, tidur luar pagar. Rumah ni nama aku bang. Agak-agak nak jawab malam ni. Nak balik rumah mak kita, nak balik rumah apa? Tiga Zul. Oi. Ganeh. Kena balik rumah mak kita dah. Kena balik rumah emak kita. Perempuan kata rumah mak kita juga. Mana satu? Rumah suami kita dahulu. Ada 3 hari. Balik dah dahulu. Kena balik rumah mak sebelah suami. Suami pun kena balik rumah suami dahulu. Utama yang mana? Mak suami dahulu. Sebab perempuan bila dia dah berkahwin,
mak bapak dia sudah tidak ada tanggungjawab dia berada pada suami dia. Tapi lelaki ada tanggungjawab, masih ada tanggungjawab dengan keluarga dia. Orang kata okey lah, win-win situation. 3 hari. Jangan semua hari ni rumah mak aku, esok rumah mak aku, lusa pun rumah mak aku. Itu janganlah buatnya tu. Tapi utamakan sebelah suami dahulu. Jangan bagi mak dia kecil hati. Tak mau bagi dua-dua, telefon dua-dua, mak saya balik sini dahulu rumah suami saya. Yang si suami telefon mak dia, mak saya balik rumah mak dahulu, tapi semalam je. Boleh mak? Cerita lah rasionalnya, supaya kedua-duanya rasa seronok. Ini isteri balik rumah mak dia, tak cerita ke suami. Ni berlaku ni, tak cerita ke suami. Balik lepas kerja, dia balik rumah mak dia. Sampai rumah mak, dia buat masuk beg, suami dia telefon. Yang di mana? Tak sampai rumah lagi ni, balik kerja. Dia kata, aku baru sampai rumah mak ni, boleh tak beg? Balik isteri dia. Agak-agak mak perempuan tu kecil hati tak? Tu nak kena jaga. Kita jaga tak hati mak kita? Malam ni kalau ada mak, kita jaga tak hati mak kita? Kecil hati mak kita, dia tak maaf walaupun kita beribadah lama mana pun, belum tentu masuk syurga. Tu kena berhati-hati. Ni dalam kubur ni malaikat kata, rumah kediaman kita bukan di dunia yang kekal, rumah kediaman kita di bawah dalam perut bumi. Bukan kekal, mewah macam mana pun, harta banyak mana sekalipun, rumah kita tetap dalam bumi, tak ke mana. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita melihat sini, Muhammad bin As-Sama ketika melihat kubur, dia berkata, kamu jangan tertipu kerana tenangnya dan diamnya kubur ini, maka alangkah ramainya orang yang sudah keliru di dalamnya. Dan jangan tertipu kerana ratanya kubur ini, maka alangkah jauh berbeza antara yang satu pada yang lain di dalamnya. Maka seharusnya orang yang berakal memperbanyakkan ingat pada kubur sebelum masuk ke dalamnya. Kita pergi kubur nampak tenang kan? Tengok tak ada apa kan? Rumah-rumah banglo yang tenang, penghuninya satu je, seorang je dalam tu. Nampak tenang, tak ada apa bergegar pun. Tapi di dalam kita tak tahu apa yang berlaku. Sebab itu binatang-binatang yang memasuki kawasan kubur, kalau kita melihat kadang-kadang dia mata terbeliak, terbelalak, melari mereka. Kenapa? Mereka dengar perkara yang berlaku di dalam alam ghaib, dalam kubur. Kita tak dengar. Kalau kita dengar, mungkin kita tak akan lara, kita akan datang masjid, penuh masjid. Sebab apa? Sebab Allah nak menguji. Allah nak bagi orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang mengingati dia, tempat dia masuk syurga. Kita pun selalu ustaz datang, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu bagai penjara bagi orang mukmin. Betul tak? Tak betul? Arak boleh minum tak? Apa hukum minum arak? Apa hukum minum arak? Haram. Main judi? Haram. Berzina? Haram. Isap rokok? Kalau boleh ada pandangan dan pendapat, dak. Itu jawapan tak boleh bagi. Balik, buka balik majlis fatwa yang dikeluarkan pada tahun 1990-an. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin puan-puan tak merokok, baca balik. Saya tak nak bagi sama ada hukum dia apa. Balik baca,
balik renung, balik tenang-tenang, tidur malam, fikir. Untuk kebaikan bersama. Kita belajar kan? Kita belajar kan? Datang belajar, nak cari ilmu, nak bawa jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, balik carilah. Saya tak nak kata apa kat depan ni. Balik cari. Majlis fatwa sekarang banyak kan, handset ada kan, bukalah cari. Kalau kita pergi, saya cerita tempat lain, kalau kita pergi Selangor, kat masjid dia letak merokok haram. Tu di masjid sana ada berani letak. Kat Perak saya tak jumpa lagi lah. Tak apalah, itu yang dia faham. Tapi yang tuan-tuan faham, balik buka. Tak apa ustaz, sebab dalam hadis Nabi pun tak ada tulis, dia cerita arak aja kan. Awak tak isap dadah. Dadah bukan ada dalam Quran. Ada dadah sebut dalam Quran? Tak ada. Dia sebut arak, judi, tenun nasib. Ingat baik-baik, jangan kita tertipu dengan kubur. Jangan terkeliru apa yang ada di dalamnya. Kita berhati-hati. Kita takut sama juga tadi, kita ulang balik sebelum kita dah masuk isyarat kan. Kita rumuskan, berhati-hati terutama sekali bagi lelaki yang suka kencing. Kencing malam ke, kencing siang ke. Terutama sekali orang yang ada kencing manis. Sebab itu cantiknya orang kencing manis, bila minum air tak perlulah bubur gula, sebab badan dia dah manis. So dalam dia manis semua kan. Berhati-hati. Oh ustaz, pahit tak? Manis kat dalam dah manis dah. Gula dah ada dalam badan. Bukan saya kata kat koma, kat aku pun ada. Sebab tu saya kalau minum air tak ada gula. Bila mereka tanya, ustaz, pasal apa minum tak ada gula? Saya kata dalam badan saya ada banyak gula. Buat apa saya bubuh gula lagi? Tak perlu gula. Tuhan dah bagi gula dalam badan. Tuan-tuan tengok aja macam ni kan. Saya ada lebih kurang 5 ke 6 penyakit. Rezeki lah, rezeki Tuhan bagi. Tuhan uji kan. Tak apa pun kita terima. Itu rumusan mana kita tengok. Kita kena jaga berhati-hati ketika kita membaca Al-Quran. Berhati-hati ketika kita membaca di dalam solat. Kadang-kadang kita baca tersilap. Kalau ada rakan yang tegur kita, kita terima dahulu walaupun fikiran kita tidak boleh menerima. Oh ya ke? Betul ke? Tak apa, terima kasih. Rujuklah. Boleh rujuk kan? Ada kadang-kadang bila kita tegur, saya yang betul, engkau tak betul. Macam la tuzigh qulubana, tuzigh ada ghain, dia baca la tuzigh ain. Ada berlaku kan? Tu pun kena berhati-hatilah bila membaca. Satu hari saya pernah juga ada seorang rakan, dia kata, ustaz boleh tegur tu imam tu, bukan imam di sini lah, imam di sini okey. Imam saya tak boleh cerita tempat mana, bukan di Perak, di Kedah. Boleh tegur imam tu, dia baca doa tak betul lah ustaz. Saya kata aku kenal dia ketika duk pondok dulu ni, jenis orang tak boleh tegur. Gelak orang kampung tu. Jenis orang tak boleh tegur. Aku tidur dengan dia satu pondok aja. Sekali. Aku tahulah. Dia suruh saya tegur kan. Dia tegur, lawan balik. Ustaz tegur dia kata, saya yang betul, kamu tak betul. Susah. Tak mau mengaku. Kita mengaku, tak apa insya-Allah. InsyaAllah di Benayu ni orang yang baik-baik, orang yang hebat-hebat, sebab kita berada di bandar universiti yang Allah bagi kat kita insyaAllah pemikiran-pemikiran yang baik. Maka kita gunalah nama universiti itu setaraf dengan pemikiran yang Allah bagi kita. Jangan kita berpegang kepada jawatan yang ada. Kalau kita pegang pada jawatan, susah nak tegur. Orang tegur kita terima. InsyaAllah mudah-mudahan yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kekurangan apa yang saya sampaikan tadi itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah kita sudahi dengan membaca sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan sabirin, hamdan yang kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim karim sultanik. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ajarkanlah kami yang lemah ini untuk melihat jalan keluar dari semua masalah yang membelenggu kami ya Allah. Bukakanlah hijab pada kami yang tak mampu melihat setiap kebaikan pada kejadian dan takdir-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, takdirkanlah yang baik-baik untuk diri kami. Janganlah Kau menguji kami pada apa yang tidak mampu kami lalui. Bukalah pintu-pintu rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbul Jalil, sejahterakanlah untuk kami dengan kesihatan yang baik, supaya dengan kebaikan itu dapat kami beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Kerana kami terlalu banyak berdosa kepadamu ya Allah, kami lupa akan Engkau ketika kami sihat ya Allah. Kami ingat padamu ketika kami sakit ya Allah. Kami lupa kepadamu ketika kami senang ya Allah. Dan kami ingat kepadamu ketika kami timpa kesusahan. Kami lupa kepadamu di saat kami gembira ya Allah. Kami ingat kepadamu ketika kami sedih dan kecewa ya Allah. Kami habiskan usia muda kami dengan keseronokan dunia ya Allah. Kami mula mengingatimu ketika usia kami sudah tua ya Allah. Ampunkanlah semua dosa kami yang telah kami lakukan semenjak kami kecil sehinggalah sekarang ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk melawan hawa nafsu dan dunia yang sentiasa melalaikan kami ya Allah daripada mengingatimu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Setiap titik susu ibu yang mengalir dalam tubuh badan kami ya Allah, Kau gantikanlah dengan kebajikan untuknya yang boleh membawanya ke syurga Firdaus-Mu ya Allah. Ya Allah, pada setiap keringat yang mengalir pada tubuh badan ayah kami ya Allah, di dalam mencari rezeki kepada keluarga kami ya Allah, Kau gantikanlah dengannya keampunan yang membawa ke syurga-Mu ya Allah. Sesungguhnya pengorbanan ibu bapa kami tidak akan mampu kami balas ya Allah. Bahkan terkadang mereka hidup dalam kesusahan dan kesempitan hanya untuk membesarkan kami ya Allah. Sedangkan pada ketika ini kami berada dalam kesenangan dan kemewahan yang Kau berikan kepada kami ya Allah, masih lagi kami lupa kepada kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya mereka pergi meninggalkan kami pada saat ini ya Allah, Kau lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Kau terangilah kubur mereka ya Allah. Kau hiasilah kubur mereka dengan taman-taman syurga-Mu ya Allah. Kau berikanlah kegembiraan kepada mereka sehingga ke jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan Kau sempitkan kubur mereka ya Allah sehingga tulang belulang mereka patah ya Allah. Jangan Kau jadikan kubur mereka sebagian daripada kawah-kawah api neraka yang membakar ya Allah. Jangan Kau siksa mereka ya Allah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami jiwa yang tenang dan tenteram ya Allah. Hiasilah kami dengan sifat syukur, redha, sabar, ikhlas, amanah dan bertanggungjawab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.